Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Shalawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala wa alaihimussalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Wadina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh keberkatan ini kita dapat bersama-sama dalam program Ahlan wa Sallam Ya Ramadan yang diajukan oleh SMK Seri Permaisuri. Mudah-mudahan program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya. Dan alhamdulillah kita juga menunggu-nunggu bulan Ramadan ini yang merupakan bulan yang penuh keberkatan, yang merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit tazkirah ataupun peringatan yang akan saya kongsikan pada hari ini, dengan izin Allah kita sama-sama mendapat manfaat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar dan para pendengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi perintah untuk berpuasa, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Pada tahun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi lagi perintah kewajipan untuk berpuasa, sehinggalah pada tahun kedua hijrah Nabi diperintahkan untuk kewajipan berpuasa, di mana turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini menunjukkan kepada kita perintah kewajipan berpuasa telah difardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad itu sendiri. Yang mana kita tahu ibadah puasa merupakan ibadah yang menahan lapar dan dahaga, yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Dan sekarang kita juga merupakan umat Nabi Muhammad yang diperintahkan sebagaimana umat-umat yang terdahulu untuk menunaikan kewajipan berpuasa. Jadi kalau kita jumpa dengan umat-umat yang terdahulu, kita juga mungkin merasa rindu. Sebab apa? Sebab kita juga beriman kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Allah yang mengutuskan perintah kewajipan ini. Mudah-mudahan dengan kewajipan ini dapat menjadikan kita dapat memperbanyakkan amalan kita, iaitu pahala kita di akhirat nanti, dan insya-Allah kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di bulan puasa, di sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya sempat berpuasa hanya 9 kali sahaja.
9 kali saja sewaktu dia hidup. Maknanya setahun sekali, maknanya 9 tahun. 9 kali sahaja, 8 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, yang mana harinya sebanyak 29 hari, dan 1 kali Nabi berpuasa cukup 30 hari. Jadi kita, apa yang berlaku pada kita sekarang ni, bulan puasa akan datang tidak lama lagi. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, kerana Allah telah memberi peluang kepada kita, untuk sama-sama berada di bulan puasa, untuk mengerjakan ibadat yang telah diperintahkan kepada kita. Mudah-mudahan bulan puasa nanti kita dapat bersama-sama berpuasa dengan penuh keimanan, dan juga kita dapat menggandakan pahala kita yang diberikan oleh Allah SWT. Pelajar-pelajar semua dan hadirin yang mendengar sedikit peringatan pada hari ini, kita tengok keadaan Rasulullah SAW sebelum masuknya bulan Ramadan, iaitu apabila Rasulullah SAW dia berada di bulan Rejab dan juga bulan Syaban, Rasulullah SAW telah membuat latihan untuk dirinya sendiri. Kerana untuk menunggu bulan Ramadan, banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW berada di bulan Rejab dan Syaban, Rasulullah memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solat malam, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ini merupakan satu persiapan diri kita, dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan satu latihan fizikal, satu latihan spiritual untuk menghadapi bulan Ramadan. Dengan sendirinya kita, Rasulullah merupakan model kita, jadi kita kena ikut cara Rasulullah SAW. Apa yang berlaku di bulan Rejab dan Syaban sekarang ini, kita sudah melakukan latihan-latihan fizikal seperti ini untuk memudahkan kita menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan nanti. Sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia ada beritahu Rasulullah SAW apabila tiba di bulan Syaban, Nabi Muhammad SAW banyak melakukan puasa sunat, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada kita, seolah-olah Nabi ni berpuasa bulan Syaban seolah-olah macam penuh di dalam bulan Syaban tersebut. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW benar-benar menunggu bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan, dan untuk memberi kekuatan fizikal dan spiritual untuk menjalani bulan puasa nanti. Pelajar-pelajar semua, bulan Ramadan ini penting. Yang amat penting ialah solat malam. Solat malam yang mana yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita lakukan seperti selain daripada solat 5 waktu yang wajib, kita juga digalakkan tidak meninggalkan solat sunat tarawih dan witir. Dan juga Rasulullah SAW tidak meninggalkan solat malam. Solat malam merupakan satu solat di mana, kata Rasulullah SAW, di mana Allah telah turun ke langit dunia, daripada atasan turun ke langit dunia untuk melihat hamba. Seolah-olah Allah nak melihat hambanya, apa yang dilakukan oleh hambanya di penghujung malam. Seolah-olah Allah hendak membuat promosi, nak membuat tawaran, sama ada dia nak tengok hambanya adakah memohon keampunan kepadanya. Maka dia nak ampunkan sesiapa yang solat di waktu malam ataupun penghujung malam. Dia nak ampunkan dosa orang yang memohon keampunan kepadanya. Allah juga nak tengok, Allah juga nak tengok kepada siapa yang berdoa kepadanya
dia nak mustajabkan doa ni. Ini merupakan satu penghargaan dari Allah SWT kepada hamba-Nya, sekiranya hamba-Nya telah melakukan solat malam di penghujung malam. Jadi pelajar-pelajar semua dan sidang hadirin yang mendengar ceramah pada hari ini, marilah kita sama-sama cuba melakukan latihan. Bila memasuki bulan Ramadan nanti, kita dapat melakukan solat malam, dan insya-Allah kita sama-sama melakukan dengan seikhlas hati kita. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita ini. Para pelajar semua dan hadirin yang mendengar ceramah ataupun tazkirah kita pada hari ini, kenapa Rasulullah SAW beria-ria menunggu tibanya bulan Ramadan? Dan apabila nak habis bulan Ramadan, Rasulullah SAW sedih. Jadi jawapannya, bulan Ramadan ni Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat ni. Kerana apa? Kerana salah satu cara Allah nak bagi kepada umat Nabi Muhammad menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Bagaimana kita nak menandingi amalan umat-umat terdahulu yang hidupnya beribu-ribu tahun? Dan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umat Nabi Muhammad akan hidup sekitar 60 hingga 70 tahun sahaja. Kalau nak dibandingkan umat yang terdahulu, mereka hidup yang begitu lama. Contohnya Nabi Nuh AS, panjang umurnya, dia hidup sehingga 950 tahun. Manakala Nabi Adam pula sehingga 1000 tahun lebih. Dan juga kalau kita tengok Nabi Ibrahim, akhir balik saja, dia akhir balik umurnya 120 tahun. Kita kalau umur kita 120 tahun memang dah meninggal. Umat Nabi Muhammad 120 tahun memang dah meninggal. Kebanyakan dah meninggal. Yang sekitar 60 hingga 70 tahun itu banyak. Kalau nak dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah anugerahkan bulan Ramadan ini kepada umat Nabi Muhammad supaya dapat menandingi, supaya dapat melakukan amalan-amalan yang standing dengan umat yang terdahulu. Kalau nak dibandingkan, memang kita tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang sama dengan umat yang terdahulu. Katakanlah kita hidup 70 tahun. 70 tahun kita hidup, ditolak dengan umur akhir balik kita 15 tahun. 70 tolak 15, lebih kurang 55 tahun. 55 tahun tu sikit baru tu. Tidak termasuk dengan kita tidur sepanjang hari. Contoh, satu malam kita tidur 6 hingga 7 jam. Katakanlah kita hidup 70 tahun. 6 hingga 7 jam sehari, dikira sehingga 70 tahun. Lebih kurang 20 tahun saja kita tidur. Jadi 55 tolak 20 tahun waktu kita tidur, kita tidak melakukan amalan-amalan kepada Allah, amalan-amalan ibadah kepada Allah. 55 tolak 20 tahun dah berapa? Memang kita tidak mampu untuk menandingi amalan-amalan umat yang terdahulu. Jadi Allah begitu baiknya kepada umat Nabi Muhammad menganugerahkan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini terkandung di dalamnya khairum min alf syahr. Ada satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan.
yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kalau kita beribadah, kalau kita dapat beribadah satu malam dan tepat, iaitu malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadat lebih daripada 80 tahun. Satu kali, bayangkanlah. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 20 kali dalam hidup kita, kita dapat malam satu kali malam Lailatul Qadar, seolah-olah 80 darab 20 kali malam Lailatul Qadar kita dapat, seolah-olah kita hidup ataupun kita dapat melakukan ibadah selama 1600 tahun. Mana ini menunjukkan bahawa sayangnya Allah kepada kita, kita dapat melakukan ibadah walaupun kita hidup sehingga sekitar 60 hingga 70 tahun, tapi amalan kita lebih kurang umat yang terdahulu, lebih kurang. Kalau dapat 20 kali Lailatul Qadar, seolah-olah kita dapat beribadah selama 1600 tahun. Itu menunjukkan bahawa kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam itu kita membaca Al-Quran, tepat malam itu malam Lailatul Qadar, jadi seolah-olah kita beribadah membaca Quran 80 tahun lebih. Satu kali. Bayangkanlah, kalau malam itu kita, pada hari itu kita berinfak, mengeluarkan harta kita, bermakna kita telah melakukan ibadah kepada Allah 80 tahun. Allahu Akbar. Begitu besarnya nilai yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan pula kita malam Lailatul Qadar kita bersiap-siap membuat biskut raya, seolah-olah kita tak ada apa, seolah-olah 80 tahun membuat biskut raya tak ada pahala apa. Jadi kita cuba untuk mencari satu malam, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Sayangnya Allah kepada kita yang diberikan satu malam, bermula malam pertama sehingga 30 malam, Allah sembunyikan satu malam itu supaya umat Nabi Muhammad melakukan ibadah bersungguh-sungguh sehingga berjumpanya satu malam, malam Lailatul Qadar. Pelajar-pelajar semua, sekarang ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana tak pernah puasa sebelum ini, puasa sunat, latihan kita untuk puasa sunat, latihan kita membaca, tak biasa membaca Al-Quran setiap hari. Cuba biasakan, apabila masuk bulan Ramadan, kita dapat melakukan puasa dengan sebaik mungkin, dan juga kita dapat membaca Al-Quran. InsyaAllah setiap hari kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Jadi bulan yang ada ini, bulan Rejab, bulan Syaban sebelum Ramadan, merupakan persiapan kita, latihan kita memasuki bulan Ramadan. Orang yang tak pernah melakukan sedekah pada bulan Ramadan, pada bulan inilah, daripada Rejab lagi, daripada bulan Syaban lagi, kita dah biasa bersedekah, melakukan amalan, membersihkan harta kita. Dan insya-Allah kalau kita dah biasa bersedekah sebelum lagi bulan Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, kita dah biasa untuk melakukan sedekah. InsyaAllah setiap hari kita akan melakukan sedekah, yang merupakan amalan yang digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak pernah dengar ceramah, orang yang tak pernah dengar tazkirah, pada masa inilah, sebelum masuk bulan Ramadan inilah, kita sentiasa ke masjid untuk mendengar ceramah, untuk mendengar tazkirah. Mudah-mudahan apabila masuk bulan Ramadan nanti, kemungkinan biasanya selepas tarawih ada tazkirah, kita tidak ada kejutan. Kita dah biasa mendengar ceramah, kita dah biasa mendengar tazkirah, dan hati kita mungkin lembut,
mungkin lembut untuk menerima peringatan-peringatan yang berkaitan dengan agama kita Islam itu sendiri. Jadi hati kita lembut untuk menerima, dan insya-Allah hati kita mudah menerima dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan juga pelajar-pelajar semua, orang yang tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi ke surau, pada bulan sebelum Ramadan lah, Rejab dan Syaban, kita dah buat latihan pergi ke surau, pergi ke masjid untuk membiasakan diri, menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Katakanlah pelajar-pelajar semua, kita tak pernah pergi ke masjid, kita tak pernah pergi ke surau, kita tidak ada masa. Kalau pergi ke sana, mungkinlah bukan orang saja yang sana. Budak ni tak pernah datang ke surau, tak pernah datang ke masjid. Bukan orang saja yang terkejut kepada kita, mungkin masjid itu sendiri terkejut dengan kita. Budak ni tak pernah datang ni ke masjid ni. Masjid itu sendiri yang terkejut, bukan orang yang ada di dalam masjid itu sendiri. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cuba mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan sunat sebelum memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita tidak terkejut, kita mudah membiasakan diri dengan amalan-amalan yang perlu kita lakukan, terutamanya solat tarawih, solat witir, dan solat di waktu malam. Kita cuba untuk menghidupkan malam, terutamanya di bulan Ramadan ini, kerana Allah telah menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sendiri, saya sendiri dan pelajar-pelajar semua, kita mengharapkan bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna, yang sebegitu sempurna, sehingga kan kita merasakan kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah begitu suka, begitu kasih kepada hamba-Nya yang melakukan amalan yang bersungguh-sungguh di dalam sesuatu perkara. Jadi kita pelajar-pelajar semua, saya berpesan kepada diri saya sendiri, dan saya berpesan kepada pelajar-pelajar semua yang mendengar ceramah, yang mendengar tazkirah pada hari ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki kelemahan kita, muhasabah diri kita, supaya kita dapat melakukan amalan di bulan Ramadan nanti dengan begitu keimanan, dengan begitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada peluang, kerana kita sekarang ini berada di bulan Syaban lagi. Jadi beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita tanamkan azam, kita tanamkan kesungguhan kita untuk melakukan, untuk menerima kunjungan Ramadan ini, dan kita dapat melakukan amalan-amalan yang begitu baik sekali, insya-Allah. Jadi peringatan ini walaupun sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan dengan peringatan ini, persiapan kita, persiapan Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga peringatan untuk pelajar semua, amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan nanti, selain daripada solat waktu yang wajib, solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat malam, solat penghujung malam, kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti, habis bulan Ramadan nanti, Allah memberikan keampunan. Kerana di bulan Ramadan ini Allah membuka rahmat seluas-luasnya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah menjauhi kita daripada api neraka. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kesedaran kepada kita, dan Ramadan ini merupakan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang tahun-tahun yang lepas. Kita mengharapkan Ramadan ini memberi keinsafan kepada kita, sebagaimana Rasulullah SAW
Dia begitu beria-ria, begitu teruja untuk menyambut Ramadan datang. Dan Rasulullah SAW, para sahabat dan pengikutnya begitu sedih sekali apabila Ramadan semakin hampir meninggalkan kita. InsyaAllah, itu saja peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk pelajar-pelajar. Mudah-mudahan kita cuba untuk membiasakan diri melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, dan insya-Allah selepas Ramadan kita terus melakukan lagi amalan-amalan ini supaya dapat membiasakan diri dalam kehidupan kita. Setakat itu saja pada hari ini. Saya sudahi dengan satu doa. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa mu'allimin wa mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa jami'i ibadatina wa tammin taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi awwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan. Semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.